Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد. Yang mulia, yang dihormati barisan imam, pengusi, barisan jilani, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, anak-anak yang hadir pada malam ini, alhamdulillah. Pertama dan seterusnya kita merapatkan rasa syukur kepada Allah SWT pada malam ini masih lagi diberikan nikmat sebagai nikmat yang masih lagi dianugerahkan oleh Allah SWT, dan yang paling utama ialah nikmat hidayah. Allah masih lagi membenarkan kita untuk sampai ke masjid dan diteruskan dengan majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ianya sebagai bekalan kita di hari akhirat. Baik, tuan-tuan yang mulia, kita sambung kisah yang lepas, yaitu kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa AS. Kalau tengok poin kat situnya terkejut terus sambil dulu sebenarnya sambungan daripada nota yang lepas. Baik, sebelum kita sambung kisah tuan-tuan, sebagai mukadimah dan juga sebagai flashback orang panggil, ingat balik sambungan dia ketika Nabi Musa AS dan Nabi Khidir perjalanan Nabi Musa untuk belajar dengan Nabi Khidir. Jadi situasi pertama dalam perjalanan tersebut, Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk menaiki perahu, naik sampan. Sampan tu percuma, bukan berbayar. Sebab orang kampung tu kenal Nabi Khidir. Di Khidir ni kita bagi percuma je. Dia di kampung, satu kampung, lepas tu nanti dia nak pergi satu kampung seberang. Jadi dalam perjalanan tersebut, Nabi Khidir telah membocorkan sampan yang ditumpang tadi. Jadi Nabi Musa AS tidak sabar dengan tindak tanduk Nabi Khidir tadi. Sedangkan Nabi Khidir dah pesan kepada Nabi Musa, kalau betul kau nak belajar dengan aku, kau kena sabar dan jangan banyak tanya, jangan banyak songel orang kata. Tapi dalam perjalanan tersebut, Nabi Khidir telah membocorkan sampan yang ditumpang tadi. Nabi Musa, watak seorang Nabi dan Rasul, sentiasa amar ma'ruf nahi munkar. Watak seorang orang yang beriman
kita tak boleh nampak benda kemungkaran berada depan kita. Paling tidak kita sebut astagfirullah kan. Kalau kita mampu kita tegur, kita tegur. Tapi kalau kita tak mampu kita tegur, selemah-lemah iman Nabi kata, kita rasa benci dengan perbuatan kemungkaran yang telah dilakukan. Jadi Nabi Musa menegur Nabi Khidir atas perbuatannya tadi. Maka Nabi Khidir kata, kan aku dah bagi tahu Musa, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tu kan aku dah bagi tahu dulu Musa, engkau ni tak akan sabar belajar dengan aku ni. Bukankah aku katakan tadi bahawa engkau tidak akan dapat bersabar bersamaku? Aku dah pesan kepada kau Musa, jangan cakap apa-apa. Apa tindak tanduk aku, kau diam je, kau tengok aja, kau follow je, kau belajar daripada kesabaran. Sebab kita tahu Nabi Musa, tuan-tuan, Nabi Musa ni sifat dia sebagaimana sifat Umar Al-Khattab, seorang yang pemarah. Marah tu bukan kerana marah tak tentu pasal, naik angin. Marah tu sebab mungkin kemungkaran yang ada depan mata tu dia rasa marah. Begitulah watak Umar Al-Khattab. Dan Nabi Musa macam itu. Sehingga kan satu ketika Nabi Musa AS, mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni, Nabi Musa pernah membunuh seorang keturunan bangsa Kipti, keturunan Fir'aun. Itu yang Fir'aun marah sangat ni, kenapa Musa sampai bunuh bangsa Kipti dan tak ada orang lain yang kena dibunuh hanya. Dengki sangat ke dengan bangsa Kipti ni sampai kena bunuh. Sedangkan Nabi Musa ketika itu bukannya membunuh, terbunuh. Seorang Bani Israel budak sedang bergaduh dengan seorang anak bangsa Kipti. Bergaduh. Nabi Musa nampak, kenapa budak dua orang bergaduh? Jadi Nabi Musa AS ni dia tolak. Dia nak pisahkan antara pergaduhan tadi, dia nak lerakan pergaduhan tadi, tolak macam ni. Tiba-tiba dia tertolak kuat, anak bangsa Kipti tu tolak macam itu, jatuh meninggal. Sebab Nabi Musa ni dia mempunyai kekuatan luar biasa. Sebab Nabi Musa pernah menumbuk syaitan. Dia pernah tumbuk syaitan. Itu kekuatan Nabi Musa. Jadi dia tolak anak Kipti tadi, meninggal. Sejak daripada itulah Fir'aun rasa berdendam dengan Musa, sehingga kan akhirnya Fir'aun mengambil keputusan untuk bunuh Nabi Musa. Semenjak daripada itu. Okey, berbalik kepada kisah tadi, Musa adalah seorang yang pemarah. Pemarah bukan kerana dia ni naik angin cepat naik angin, tapi sebab dia tak boleh nampak kemungkaran itu berlaku di rumah. Jadi bila dia nampak Khidir, tok guru dia buat benda mungkar, takkan aku nak diam aja, maka aku tegur. Maka bila dia tegur tadi, Nabi Khidir kata, kan Musa, aku dah bagi tahu kau tak boleh bersabar dengan tindak tanduk aku ni. Maka Nabi Musa kata apa? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Aku minta maaf Khidir, aku terlupa. Nasitu. Janganlah kau marah sebab aku terlupa tadi. Dan benarkanlah aku untuk ikut jejak langkahmu menuntut ilmu. Maka Nabi Khidir kata, okey, lepas ni aku ingatkan, jangan kau tegur apa-apa lagi perbuatan aku. Okey, kita masuk situasi yang kedua, tuan-tuan. Pada malam ni kita sambung. Perjalanan diteruskan. Situasi kedua dalam perjalanan mereka. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
Fantalaqa, maka mereka meneruskan perjalanan. Okey. Bila dipecahkan perahu tadi, bocorlah. Bila bocor tu masing-masing berenang sampai ke tepi pantai. Nabi Musa, Nabi Khidir berenang. Dah bocor, macam mana takkan nak duduk dalam perahu tu lagi? Apa reaksi pemandu ataupun pendayung sampan tu tadi? Dia diam aja, dia tak cakap apa-apa pun. Sebab dia tahu dia Nabi Khidir. Nabi Khidir ni dia ada anugerah satu ilmu, dipanggil Profesor Hamka kata dia ni ada ilmu laduni. Dia panggil ilmu laduni. Kita tak ada ilmu ni tuan-tuan. Ilmu boleh nampak masa depan. Baik. Maka fantalaqa, maka mereka berdua tadi meneruskan perjalanannya sampai kat tepi pantai dan berenang. Diteruskan perjalanan sampai dekat satu kampung ni. Dia nampak seorang budak tengah main. Budak macam inilah tengah main baju hijau kepada biru ni. Budak lagi. Bukannya yang macam belakang tu. Tu dah besar sikit. Ni budak lagi. Jadi dia nampak budak tu, Nabi kita buat apa? Faqatalah, maka dibunuh budak tu. La ilaha illallah. Apa hal ni? Jadi Nabi Musa ni apa hal ni? Kita tiba-tiba bunuh budak. Tak salah budak ni baju hijau datang masjid. Kalau nak dibunuh pun yang belakang tu nakal sangat, dibunuh. Tapi kita tak nampak kenakalan tersebut. Tapi kenapa dibunuh? Maka ketika itu Nabi Musa AS hilang sabar sekali lagi. Kita ni apa nak ngajar apa ni? Tadi rosakkan perahu orang, ini tiba-tiba bunuh. Ni nak ngajar apa ni? Kita pun tiba-tiba ustaz kata kau kena bunuh budak-budak yang ada dalam masjid ni. Ustaz ni sesat ke apa? Baik. Maka Nabi Musa AS kata kepada Nabi Khidir, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih? Budak-budak tak ada dosa ni. Dan tidak ada dosa, kenapa nak dibunuh budak ni? Laqad ji'ta syai'an nukra, engkau ni dah melampau sangat. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar, yang melampau. Khidir, kau ni melampau sangat, aku tak boleh tahan kau. Tadi kau rosakkan perahu, ini kau bunuh budak. Baik tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik kisah budak ni tuan-tuan, ada ulama tafsir cerita, walaupun dalam Al-Quran tidak menerangkan siapakah gulam tu. Gulam ni budak. Ada orang nama gulam. Dia keturunan mamak ni biasanya ada nama dia gulam. Macam dia gulam. Gulam ni maksudnya ialah budak. Jadi di sebalik cerita gulam ni tuan-tuan, ulama tafsir kata budak ni rupanya kalau ada pedagang datang turunkan barang, sebab dia duduk kat tepi pantai. Duduk kat tepi pantai. Jadi bila ada pedagang sampai turunkan barang, budak ni buat apa? Budak ni dia curi barang dagangan. Ni macam kes viral lah. Mak dia tuan-tuan tengoklah budak-budak TikTok ke apa tu. Mak dia backup betul budak ni. Dia kata anak dia tak curi, betul-betul tak curi. Jadi perangai budak ni, yang kisah yang itu saya tak tahu. Kisah di 7-Eleven tu saya tak tahu apa sebenarnya. Cuma yang di-viralkan, mak tu memang backup anak dia. Okey. Cerita tentang budak ni tadi ulama tafsir kata budak ni dia curi barang-barang yang turun daripada perahu. Bila turun barang tu dia curi. Dia tak curi banyak lah, dia curi sikit kemampuan dia bawa. Kemudian dia bawa barang tadi dia jual. Dia jual. Satu ketika budak ini kantul ni apa? Dapat ditangkap lah. Bahasa budak sekarang kantul, patoi. Dapat ditangkap.
Jadi mak dan bapak dia rasa anak dia budak baik. Dia backupnya, cerita dia sama macam yang viral. Dia backupnya mati-mati, anak aku tak kuat. Kau tuduh anak aku kuat. Tapi sebenarnya hakikatnya budak ni buat. Yang viral tu saya tak tahu budak tu buat ke tak buat, Allah alam. Kita tak boleh nak tuduh lah. Yang ini dalam ulama tafsir kata budak ni memang buat curi. Bila mak bapak dia backup, dia terlepas, dia buat lagi. Dan akhirnya budak ni memalukan mak bapak dia. Akhirnya dia kantun betul-betul depan mak dia dan mak ayah dia. Dia ni memang betul-betul mencuri barang dagangan. Jadi mak bapak dia dah rasa malu, nak pergi masjid pun malu. Orang kampung dah cerita anak kau curi. Dulu aku dah cakap anak kau dia curi. Tak, anak aku mati-mati tak pernah curi. Aku tak pernah ngajar dia curi. Tiba-tiba kau nak turun curi. Dulu mak dia cakap gitu. Ini dah viral satu kampung anak kau curi. Betul kan kau nampak depan mata. Jadi mak bapak dia dah rasa malu. Maka tuan-tuan yang mulia, Nabi Khidir telah nampak benda ni akan jadi. Bila mak bapak dia dah malu, mak bapak dia dah tak tegur, dah lantak kau lah nak, kau nak buat apa? Janji kau bahagia. Jadi Nabi Khidir nampak masa depan budak ni nanti satu ketika akan jadi orang yang merosakkan nama baik mak dan ayah dia. Sebab itulah anaknya budak ni dibunuh. Sebelum dia dewasa, baik aku bunuh. Kecil-kecil macam besar-besar apa tu? Punya dah besar menyusahkan orang. Kecil-kecil tak nak mati, dah besar menyusahkan orang. Tu. Kita pernah dengar peribahasa. Kecil-kecil tak nak mati, dah besar menyusahkan orang. Ini budak ni kenapa dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Baik, sebagai orang Nabi Musa, orang baru sampai tempat tu dan dia tidak ada ilmu laduni, ilmu yang akan tahu apa akan jadi dengan budak ni, maka ditegur Nabi Khidir, kenapa kau bunuh budak ni, tak berdosa. Maka Nabi Khidir mengingatkan sekali lagi kepada Musa agar tidak melanggar syarat perjalanan menuntut ilmu. Khidir ingatkan kepada Musa, aku dah ingatkan kau, ini kali kedua. Kali ketiga, kalau kau buat lagi perangai macam ni, kita pisah. Apa dia kata? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir jawab, bukankah aku dah kata kepadamu wahai Musa bahawa engkau tidak akan dapat bersabar bersamaku. Tindak tandukku ni engkau tidak akan bersabar. Qala, Nabi Musa kata, in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Jika aku bertanya kepadamu lagi selepas ni, jika aku persoalkan tindak tanduk kau lepas ni wahai Khidir, maka janganlah kau jadikan aku sahabatmu, kita akan pisah. Sesungguhnya kau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahan aku tadi. Okay, baik. Jadi Nabi Musa letak syarat. Okeylah, tak apalah, lepas ni kalau aku terlepas cakap, aku menegur perbuatan kau, kita pisah. Okey. Selesai situasi yang kedua, kita masuk situasi yang ketiga. Dia berjalan lagi. Tadi tu dah selesai, dah bunuh. Cara bunuh di ulama tafsir kata tuan-tuan, bunuh bukan takat bunuh. Dia ambil pisau, dia rodok, lepas tu dipenggal kepala dia. Cara penggunaan tu sangat zalim. Cara pembunuhan tu sangat zalim. Sebab tu kita, Nabi Musa nampak pembunuhan tu bukan setakat dia tembak jauh-jauh ke, dia rodok
Kemudian dipenggal kepalanya, dipisahkan kepala dengan badan. Sebab itulah Nabi Musa mau kita tahan nampak benda tu. Kalau kita pun berada di situasi Nabi Musa, ini Tok Guru, kenapa Tok Guru buat benda tu tak? Takkan kita nak ajar diri. Bila Tok Guru, nama Tok Guru, walaupun dia Tok Guru, kita patut tegur. Kalau dia buat salah. Baik, itu Nabi Musa mengambil sikap untuk tegur Nabi Khidir. Okey, kita masuk situasi yang terus. Fantalaqa. Selesai tadi, ada pergi jalan lagi. Tak kampung tu lah, kampung tu lagi. Kampung tu pantai tu, Sengat ke, Sedili ke agaknya lah. Kalau kawasan kota ni. Okey, baik. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka mereka berdua berjalan lagi sehingga sampai ke satu penduduk, satu kampung. Okay. Kampung ni pula orangnya semuanya ajibahil, kedekut yang amat. Satu kampung pula tu, bukannya seorang dua. Kedekut, lepas tu zalim, lepas tu macam-macam. Maknanya dia jenis tak ambil tahu, jenis kedekut, jenis suka ambil atur orang. Maknanya satu kampung tu perangai sama. Sampai ke kampung tersebut, perjalanan daripada naik perahu tadi, perahu dah pecah, berenang pula sampai ke pantai. Dah kering bajunya, berjalan lagi, bunuh budak pula. Jalan lagi. Jadi ketika itu sebagai manusia biasa, kita akan rasa lapar dan haus. Lapar je. Dah pukul 8.30 ni, orang mangan ni, ngelik bawah tengah. Tak apa, ada berkat insya-Allah. Agaknya lah. Maka sampai dekat kampung tadi, kampung tu lah Allah punya kedekutnya, Masya Allah. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni berharap penduduk kampung ni, Nabi Khidir ni orang kenal ni, mestilah orang akan sambut, bagi makan, paling tidak secawan kopi, dengan harapan tersebut. Istata'ama, maka tak ada seorang pun yang nak jamu ni. Tekan masjid As-Sa'adah kok orang dijamu toh. Tak dibagi makan. Ini daripada jauh ni, tak dibagi jamuan. Fa'abau an yudayyifuhuma. Dibiarkan aja Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni. Tak dilayan langsung. Bukan sekadar tak dijamu, tak dilayan langsung. Tak dilayan langsung. Musafah setekan hati, tak dilayan. Maka Nabi Musa kata, macam mana nak buat ni? Wis ngelih ni. Jadi di jalan lagi, jalan. Fawajada jidara yuridu an yanqadha fa aqama. Maka Nabi Khidir dia nampak satu rumah. Rumah tu dah nak roboh, dah nak tumbang dah. Tiangnya tu dah nak tumbang, dah nak roboh dah. Jadi Nabi Khidir minta Nabi Musa, jom kita baiki rumah ni. Loh, tak kenal siapa tuan rumahnya, satu kampung semua kedekut, bakil yang amat. Tiba-tiba kita nak betulkan rumahnya, kena apa? Kita letak
sampai betulkan rumah. Kenapa dia nak betulkan rumah? Sebaik ada air. Dia bukan penduduk kampung tu lagi. Ada air. Tuan-tuan, kita sambung. Jadi Nabi Khidir tiba-tiba betulkan satu rumah yang nak berarah ambruk dan nak roboh. Nabi Musa ni rasa nak tegur, kenapa nak betulkan rumah ni, sedangkan penduduk kampung ni, ya Allah, bakhil yang amat, tak ada apa-apa pun. Jadi Nabi Musa keluar kata-katanya. Khidir, qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Khidir, aku bagi cadangan ginilah dia. Bahasa kampungnya ginilah. Aku kata, kita sampai-sampai kita betulkan ni, kita buat iklan lah sikit. Ni, kita ni boleh betulkan rumah mana-mana, rumah yang nak rosak, contact number. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat duit dan kita boleh beli makan. Kita ni dah lapar sangat ni. Nabi Musa memberikan cadangan kepada Nabi Khidir. Maknanya kat sini kita tengok tadi Nabi Khidir tu nampak jahat sangat. Dia pecahkan perahu, kemudian dia bunuh budak. Yang ini Nabi Khidir ni nampak baik pula. Orang tak suruh betulkan kok dia betulkan. Jadi Nabi Musa memberi cadangan, kita ni lah minta upah lah, ajra ni maknanya kita minta upah daripada milik siapa rumah ni, kita minta upah supaya kita boleh beli makanan. Apa Nabi kita kata? Qala hadha firaqu baini wa bainik. Cukuplah Musa, aku dah bagi tahu kau, kita selesai kat sini, kita berpisah. Firaqu baini wa bainik. Kita berpisah sampai sini cukup. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Kan aku dah bagi tahu kau, kau tak boleh sabar, nanti aku akan bagi
berikan sebab-sebab kenapa aku pecahkan perahu, sebab kenapa aku bunuh budak tu, dan sebab kenapa aku betulkan rumah tu. Nota tu saya tak terputus kenapa tu. Tapi tuan-tuan nanti boleh buka surah Al-Kahfi ayat 79 sampai ayat 82. Sebab kenapa Nabi Khidir buat 3 benda tadi. Yang pertama, أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Adapun perahu yang aku telah pecahkan tadi, perahu itu adalah perahu pemiliknya adalah orang miskin. Dekat perahu itulah dia nak cari makan. Sedangkan kalau dia sampai ke destinasi tersebut tadi kat kampung situ, kampung yang dia tempat sampai tadi, kampung tu rajanya zalim, penduduknya kedekut, dan rajanya zalim, penduduknya kedekut lah. Jadi aku pecahkan tu supaya raja tu tak rampas perahu-perahu. Sebab kalau dia nampak perahu elok dia rampas. Ini cerita macam pendekar bujang lapuk, perniagaan perahu. Yang miskin-miskin ni duduk belakang dulu, jangan naik. Dia bagi yang kaya, yang perempuan. Ni nampak cerita Firaun ni kadang-kadang ada kena-mengena dengan kisah Al-Quran. Jadi apa tu, tak apa nama Taukid dia tu, muka kau ni putih macam tepung koma. Jadi Taukid ni zalim, rajanya zalim. Dia nampak perahu-perahu elok dia rampas, dijadikan milik dia. Jadi lebih elok kalau aku bocorkan perahu situ milik ni, supaya nanti bila dah bocor, dia bocor pun bukan bocor pecah banyak sangat, just tampal aja, nanti elok dia boleh buat cari makan. Nak pergi nak bawa penumpang ke, nak bawa orang pergi mancing ke, boleh cari makan. Jadi sebenarnya Nabi Khidir nak selamatkan supaya perahunya tadi tidak dirampas. Okey, pertama. Yang kedua, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun kanak-kanak itu sebenarnya mak bapaknya ini adalah mak bapak yang mukmin, yang soleh. Tiba-tiba anaknya buat perangai tak elok, nanti satu ketika dia akan menjejaskan nama mak ayah dia, nama buruk mak ayah dia. Jadi mak ayah dia nanti jadi malu. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan akhirnya nanti Allah akan gantikan anak yang dah mati tadi dah dibunuh, Allah akan gantikan dengan anak yang lahir baru, dan anak yang lahir baru nanti akan jadi anak yang saleh menjaga nama mak ayah dia. Sebab tu tuan-tuan, ini sebagai pengajarannya, kita sentiasa doakan anak kita ni nakal macam mana pun, kita jadi doakan anak kita ni jadi anak yang baik, jadi anak yang baik, jadi anak. Kadang-kadang ialah budak-budak ni dia nakal, tapi kita jangan sampai dah bunuh. Kok dibunuh orang lain? Aku belajar daripada Ustaz Farizan, Nabi Khidir bunuh anak budak ni, budak nakal. Jangan aku tak ajar itu. Ini Nabi Khidir. Nabi Khidir ada ilmu masa depan. Kita tak tahu apa akan jadi anak tu. Sebab tu kalau tuan-tuan kenal, namanya Imam Abdul Rahman As-Sudaisi. Siapa ni? Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram ni kalau tuan-tuan buka TV bulan Ramadan nanti pukul 2-3 pagi kan sembahyang tarawih. Biasanya 10 rakaat yang di 10 rakaat yang pertama, 10 rakaat yang kedua tu biasanya Imam As-Sudaisi akan baca. Dan kalau kita tengok dekat Masjidil Haram tu lah masa sebelum Covid dulu, malam 27, malam 29 Masjidil Haram ni penuh ramainya orang. Tak macam ramainya, tak macam haji. Maknanya
pahalanya lebih ramai daripada musim haji. Musim haji orang Mekah dia keluar sebab dia nak perhatikan tetamu tertuju Rahman tu datang dekat dia segalanya. Tapi malam 27 malam 29 ni penduduk Mekah ni tak keluar. Dia akan pergi ramai-ramai Masjidil Haram di samping dengan orang-orang yang datang tu ramai penuh. Dia nak mengaminkan doa yang dibaca Imam As-Sudaisi. Imam Sudaisi ni tuan-tuan, dulu masa kecilnya nakal, pelayon naik, layan tu pelayon, suka main nakal. Jadi mak dia ni mulut masin tuan-tuan. Dia kata kau pergi Masjidil Haram, kau ni akan jadi budak baik, pergi Masjidil Haram. Bila dia kantul jahat dia, mari kata kau ni pergi Masjidil Haram. Kau belajar dekat Masjidil Haram. Akhirnya Imam Abdul Rahman As-Sudaisi akhirnya itulah doa mak ayah ni, mulut mak ayah ni dia masih. Akhirnya Imam As-Sudaisi jadi Imam Masjidil Haram. Ini pengajaran cerita ni lah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Nabi Khidir membaiki rumah tersebut? وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Adapun rumah yang aku betulkan tadi, rupa-rupanya rumah ni adalah dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Rumah ni dah tak diduduki, sebab anak yatim ni telah dibawa pergi ke bandar, duduk kat bandar. Jadi rumah tu rumah terbiar dekat Sungai Mas, tak ada yang duduk, warisnya tak ada yang duduk, biar je. Rupa-rupanya dekat rumah tu, dekat bawah tanah rumah tu, rupa-rupanya ada harta karun, harta. Mak bapaknya ni telah tanam harta dekat bawah tanah, dengan harapan nanti bila anak dia dah dewasa, anak dia ni nanti dapatlah mewarisi harta tadi. Tapi sebab dia masih kecil lagi, dia tak tahu nak gunakan harta tu, jadi dia atur bandar, duduk kat bandar. Nanti bila dah dewasa nanti ambillah harta tu. Jadi anak ni duduk kat bandar, jadi rumah terbiar dan nak ambruk. Sebab itulah Nabi Khidir betulkan. Sebab kalau tak dibetulkan, bimbang-bimbang kalau roboh, orang kampung tu kan orang kampung yang jenis haji bakil, suka ngambil harta orang. Bimbang-bimbang dia nampak dekat rumah yang buruk tu punya ada harta, jom kita keroyoi ambil semua. Dah lah kedekut, suka ngambil harta orang. Dulu dia bukan kira halal dan haram. Jadi sebab itulah Nabi Khidir alaihissalam membaiki rumah tu, supaya rumah tu nanti anak tu nanti dibalik dia ingat, oh ni rumah ni dan bawah tu ada harta. Anak tu dia tahu ada harta, cuma dia tak nak bagi tahu lah, sebab dia tak tahu nak guna. Bila dah dewasa nanti, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika, dia akan boleh gunakan harta tadi. Maka semua apa yang aku buat ni Musa, wa ma fa'altuhu an amri, aku telah diarahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan aku punya firasat semata-mata, tetapi sebenarnya aku telah dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala untuk aku buat 3 benda tadi. Dan kau sebenarnya bukan orang yang jenis sabar. Jadi cukuplah sekadar ini kita berpisah. Jadi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam ini, tuan-tuan, Nabi kata ini adalah satu rahmat kepada Nabi Musa alaihi salam. Walaupun dia sudah bertitlekan Nabi dan Rasul, tetapi Allah perintahkan
untuk Nabi Musa terus cari ilmu. Dia dah ada title, dah ada nama, dia ni Nabi Rasul. Malah dia bukan sekadar Rasul yang tak ada apa-apa kitab. Dia ada kitab Taurat, tuan-tuan. Apa lagi ilmu dia nak? Jadi kerana sifat dia rasa ada sombong, ada tidak sabar, maka Allah tegur. Macam mana Allah tegur? Kalau kita mungkin Allah tegur dalam bentuk ujian yang Allah datang. Ni Allah menegur supaya kau pergi belajar usaha. Jadi ini adalah satu rahmat yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa AS. Nabi kata. Cuma Nabi kata kalaulah Nabi Musa ni bersabar sikit lagi, mungkin banyak cerita-cerita selepas ini. Dan ni baru 3 ni, tak cukup lagi Nabi kata. Dia kalau Nabi Musa ni bersabar sikit lagi, kan banyak lagi cerita ilmu yang mungkin dia dapat daripada Nabi Khidir AS. Jadi di penutup hadis tersebut tadi, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir atas perahu tadi, tiba-tiba datang seekor burung datang dekat perahu dia mematuk air depan. Lepas tu dia terbang. Jadi Nabi Musa kata, Nabi Khidir kata Musa, kau perhatikan titisan air yang dipatuk oleh burung tadi. Bila dah patuk kan ada titisan tu. Kau nampak tak tadi? Nabi Musa kata nampak. Sebenarnya itulah ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Setitik tu. Itu je. Sedangkan ilmu Allah ni seluas lautan yang kita nak harungi. Jadi tuan-tuan, yang namanya Nabi pun dapat ilmu sekecil itu, apatah lagi tuan-tuan, kita ni perlu lagi banyak belajar. Sebab ada 2 benda yang makin dicari makin tak cukup. 2 benda tuan-tuan. Yang pertama harta, yang kedua ilmu. Harta ni makin dicari makin dia tak cukup. Mana cukup ni? Dah umur 60 tahun, sawit pun dah naik, mana cukup? Tak cukup lagi. Yang namanya harta ni dicari tak cukup. Sampai kita mati lah saya kata. Orang kata. Dan yang kedua ilmu ni semakin kita belajar makin lagi rupanya tak tahu. Yang namanya ilmu Al-Quran ini baru satu bahagian tuan-tuan. Kisah Al-Quran, banyak lagi bahagian-bahagian yang kita tak tahu lagi. Ayat hukumnya, ilmu bahasa, ilmu balaghahnya, ilmu kenapa dia baris atas, baris bawah, baris depan. Ya Allah, betapa banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Yang biasa kita belajar ilmu tafsir, sikit-sikit kita faham, kemudian kita belajar hukum tajwid dalam Al-Quran. Sedangkan ilmu Al-Quran tu banyak lagi cabang yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi untuk kita terus belajar dan terus belajar. Walaupun kita dah di usianya dah masuk 50, 60, 70, saya hargai. Sangat hargai tuan-tuan yang hadir pada malam ini kerana kesungguhan untuk mendengar kisah-kisah dalam Al-Quran, kesungguhan untuk mendengar apa-apa ilmu yang akan disampaikan oleh para ustaz yang telah dijemput. Mudah-mudahan ianya sebagai bekalan kita untuk kita bersedia di satu masa yang lebih lama dengan masa dunia, iaitu di alam akhirat. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kisah ini, dan akan datang insya-Allah kalau tak ada apa-apa kita akan masuk kisah yang baru. Ini 3 episod kita. 3 episod habislah kita ya. InsyaAllah kita akan masuk kisah yang baru akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.